Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Cikgu ucapkan buat pelajar-pelajar semua. Cikgu harap pelajar semua berada dalam keadaan sihat sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bab 4 Sejarah KSSM tingkatan 2, iaitu pada tajuk agama, kepercayaan dan keunikan warisan masyarakat Kerajaan Alam Melayu. Pada kesempatan yang lalu, di bab pertama kita sudah belajar kerajaan-kerajaan di Alam Melayu. Kemudian pada bab 2 sistem pemerintahan. Di bab 3 kita belajar ekonomi dan sosio-budaya. Manakala pada bab kali ini kita akan melihat perkembangan agama di Alam Melayu. Sebelum meneruskan pembelajaran, pelajar perhatikan di penjuru sebelah kiri atas. Pada bab ini kita akan belajar dua perincian, iaitu pada 4.1 dan juga 4.2. Sebelum meneruskan pelajaran, seperti biasa cikgu harap pelajar menyediakan pen dan kertas untuk mencatat butiran-butiran perlu yang boleh dijadikan rujukan pada masa hadapan. Sekarang kita tengok objektif mata pelajaran pada ruangan yang berkelip di atas. Pertama, memahami kronologi pegangan agama dan kepercayaan masyarakat Alam Melayu. Yang kedua, meneroka bukti anutan agama dan kepercayaan masyarakat Alam Melayu. Ketiga, membuat interpretasi keunikan warisan Alam Melayu. Dan keempat, membuat rasionalisasi keunikan warisan amalan beragama masyarakat Alam Melayu. Manakala elemen kewarganegaraan dan nilai sivik, pertama, menghuraikan kepentingan menghargai warisan yang didapati ataupun dimiliki oleh masyarakat Alam Melayu. Kedua, menerangkan iktibar yang diperolehi daripada kegemilangan masyarakat dan kerajaan Alam Melayu. Dan ketiga, merumuskan kepentingan kehidupan berorganisasi dalam membentuk kemakmuran negara. 4.1 Agama dan kepercayaan. Kepercayaan awal masyarakat Alam Melayu sebelum munculnya agama boleh dikategorikan kepada dua. Pertama, kepercayaan animisme ataupun disebut animism dan juga dinamisme ataupun dinamism. Sekarang, pelajar perhatikan animisme terlebih dahulu. Pertama, apa yang dimaksudkan dengan animisme itu? Animisme adalah kepercayaan bahawa setiap makhluk, kehidupan dan tumbuhan memiliki ruh atau semangat, terutama sekali semangat dan ruh orang yang telah mati. Kedua, kepercayaan animisme ini mempercayai setiap makhluk halus dan mereka menyembah nenek moyang ataupun yang. Ketiga, penyembahan roh penting untuk memastikan keluarga akan sentiasa mendapat kebaikan, kemurahan rezeki dan keselamatan serta terhindar daripada sebarang kesusahan ataupun kemalangan. Manakala dinamisme pula, pertama, kepercayaan terhadap kekuatan atau mana atau semangat sesuatu perkara. Setiap benda atau makhluk terdapat mana yang boleh mempengaruhi hidup seseorang. Contohnya, diadakan pemujaan semangat tanaman untuk memperoleh tanaman yang subur dan juga banyak. Ini adalah perbezaan antara animisme dan dinamisme. Keseluruhannya sebagai contoh,
animisme itu menyembah pokok, batu besar, burung-burung yang dianggap suci, laut, bulan, matahari dan sebagainya. Manakala dinamisme ini lebih kepada satu upacara. Contohnya apabila tiba musim menuai padi, lalu dibuat satu upacara untuk melahirkan rasa syukur kerana limpahan daripada rezeki yang mereka perolehi. Lalu upacara tersebut dipanggil sebagai dinamisme. Seterusnya kita tengok sedikit latihan yang boleh pelajar jadikan panduan untuk menambahkan pemahaman. Pertama, apakah itu animisme? Berdasarkan carian di alam cyber, berikan maksud paganisme. Satu istilah yang melibatkan amalan awal masyarakat alam Melayu adalah paganisme. Apakah animisme, dinamisme dan paganisme suatu agama atau sekadar kepercayaan kesan aktiviti manusia yang percaya pada unsur gaib? Berikan hujah anda. Okey, kajian kepada animisme, dinamisme dan paganisme ini juga boleh pelajar jadikan pernyataan masalah untuk membuat kajian kes. Contoh animisme iaitu satu upacara seperti menyembah batu besar, menyembah batu-batu yang menyerupai sesuatu. Contohnya kadang-kadang kita lihat ada batu yang menyerupai binatang. Melakukan penyembahan di pokok-pokok, pokok besar contohnya. Boleh lihat di gambar yang ketiga di sebelah kiri bawah. Dan seterusnya boleh melakukan upacara-upacara tertentu di kawasan-kawasan tertentu. Itu juga dipanggil animisme. Sekarang kita lihat pula contoh dinamisme. Seperti satu upacara untuk menuai padi di sebelah kiri atas, di sebelah kiri bawah pun sama, dan di sebelah kanan bawah pun satu upacara untuk memulakan musim menuai padi. Manakala di sebelah atas kanan, itu adalah satu perayaan untuk menyambut musim menangkap ikan di laut. Yang dilakukan oleh suku kaum asli yang berada dan tinggal di pinggir laut. Sekarang kita tinjau sepintas lalu penyebaran agama Hindu, Buddha dan Islam sebelum abad yang ke-15. Pada yang berwarna biru itu, anak panahnya menunjukkan penyebaran agama Hindu. Anak panah yang berwarna merah menunjukkan penyebaran agama Buddha. Contohnya, kita sudah belajar di tingkatan 1, tamadun India dan China, bagaimana agama Buddha disebarkan oleh Asoka ke alam Melayu. Manakala, anak panah yang berwarna hijau adalah penyebaran Islam. Dan kalau pelajar lihat bagaimana Islam disebarkan, seakan-akan jalan perdagangan yang meliputi jalan laut dan juga jalan darat ataupun jalan sutera. Bagi menambahkan pemahaman pelajar, sekarang cikgu tunjukkan ism dalam kehidupan sosial manusia. Ini adalah ism yang biasa kita akan temui. Contohnya Buddhism, Judaism. Buddhisme itu adalah satu anutan kepercayaan kepada agama Buddha. Judaism itu kepada agama Yahudi. Marxisme itu adalah pengikut kepada fahaman ataupun idealisme yang dibawa oleh Marx, Karl Marx. Manakala Moises itu juga, Moisme ini adalah satu kepercayaan yang juga diamalkan oleh terutama sekali orang-orang Cina. Leninisme adalah satu idealisme yang dibawa oleh seorang tokoh komunis yang bernama Lenin dan dianut oleh sebahagian daripada negara-negara komunis
seperti Soviet Union dulunya, sekarang China, Korea, Vietnam, Korea Utara, Vietnam dan juga Cuba. Manakala feminisme itu adalah satu perjuangan dan idealisme bagi mengangkat martabat wanita. Dan nasionalisme itu semangat cinta akan negara. Rasisme itu adalah fahaman yang bersifat perkauman. Dan pelajar boleh tengoklah istilah-istilah lain yang bercorak ism, dan juga seperti organisme, metabolisme, monotisme, politisme, komunisme, kapitalisme, sosialisme dan kanibalisme. Di ruangan kiri itu, saya cikgu harap pelajar boleh melakukan rayuan cyber untuk menambahkan pemahaman. Sekarang kita tengok pula perkembangan agama yang meliputi tiga agama iaitu Hindu, Buddha dan Islam. Perkembangan ketiga-tiga agama ini sampai ke negeri alam Melayu iaitu Campak, Angkor, Gangga Negara, Kedah Tua, Majapahit, Sriwijaya dan Funan. Seterusnya kita tengok perincian perkembangan agama setiap kerajaan. Kerajaan Funan. Pertama, agama Hindu dan Buddha tersebar di Funan sejak abad pertama. Fan Shihman berperanan mengembangkan agama Buddha di Funan. Dibina Candi Gochaiti yang merupakan bukti penyebaran agama Buddha di kerajaan Funan. Angkor. Agama Hindu menjadi anutan utama kerajaan Angkor. Contohnya wujud candi Hindu iaitu Angkor Wat. Semasa pemerintahan Jayavarman ke-7, iaitu pada abad yang ke-12, peranan agama Hindu diambil alih oleh agama Buddha. Campak. Di Campak, agama Hindu tersebar sejak abad yang ke-4. Badravarman membina candi Hindu di lembah Minso ataupun dipanggil Siva Badreswara dan di Po Naga. Manakala agama Buddha pula berkembang di Campak melalui bukti penemuan candi Dondong, bukti yang menunjukkan adanya agama Buddha bertapak di Campak. Manakala melalui penemuan batu bersurat bertarikh 1035 dan batu nisan bertarikh 1039 membuktikan bahawa Islam bertapak di Campak. Di Sriwijaya. Sriwijaya menjadi pusat keagamaan Buddha pada abad yang ke-7. Aising pernah datang ke Sriwijaya untuk belajar bahasa Sanskrit dan menterjemahkan kitab Buddha. Candi tinggalan Sriwijaya, contohnya Candi Muara Jambi, Candi Bahar dan juga Candi Muara Takus. Aising juga pernah menulis bahawa Sriwijaya pada waktu itu menjadi pusat perkembangan agama Buddha di mana apabila beliau melawat Sriwijaya, beliau mendapati banyak sekolah-sekolah yang mendidik sami-sami Buddha. Kita tengok Kedah Tua. Agama Buddha diamalkan sejak abad yang ke-5 dan menjadi anutan utama kerajaan Kedah Tua. Agama Hindu juga tersebar di sini. Kedah kemudiannya menerima pengaruh Islam pada abad yang ke-12 apabila Maharaja Darbaraja kedua memeluk agama Islam pada tahun 1136 Masihi. Dalam kitab Buku Merum Mahawangsa diceritakan bagaimana Sultan Kedah
iaitu Sultan Raja Merung Mahawangsa yang menerima Islam kemudiannya menukar namanya kepada Sultan Muzaffar Shah. F. Gangga Negara. Masyarakat Gangga Negara menganut agama Buddha. Buktinya melalui penemuan arca Buddha di Lembah Kinta pada abad yang ke-16 hingga 9 dan melalui penemuan patung Buddha iaitu Avalokitesvara di Bido. Satu penyataan masalah yang boleh dibuat oleh pelajar untuk melakukan kajian kes. Berdasarkan pengamatan anda, mengapakah agama Hindu gagal mengekalkan pengaruh, anutan dan amalan di alam Melayu, sebaliknya digantikan amalan Buddha dan Islam? Seterusnya, perincian yang kedua, kita melihat kronologi perkembangan agama di alam Melayu. Perhatikan di ruangan sebelah kanan atas, iaitu dalam bulatan hitam, Hindu dan Buddha berkembang serentak di alam Melayu. Kedua, Hayam Wuruk menyatukan aliran agama Hindu dan Buddha bagi membentuk satu ism baru ataupun isma baru yang dipanggil Tripaksa. Ketiga, terdapat candi tinggalan iaitu Candi Jabong, Candi Sukuh dan Candi Berahu. Manakala pada abad yang ke-14 Islam mula tersebar, buktinya Wu Peng kerajaan yang merupakan seorang pegawai kerajaan dinasti Ming yang beragama Islam dilantik sebagai wakil di Majapahit. Gan Enchao iaitu yang beragama Islam dilantik sebagai ketua kaum Cina di Pelabuhan Tuban. Seterusnya pada abad yang ke-16 Demak menjadi pusat pengajian Islam selepas keruntuhan Empayar Majapahit. Demak kemudiannya berperanan untuk menyebarkan Islam di Pulau Jawa. Satu penyataan masalah. Pada pendapat anda, apakah agama atau kepercayaan asal penduduk di alam Melayu? Okey, boleh buat kajian kes. Yang kedua, pada pendapat anda, mengapakah kedatangan agama luar boleh diterima dan dianut oleh penduduk alam Melayu? Itu sahaja pelajar-pelajar pembelajaran kita untuk subtopik 4.1 pada bab 4 Sejarah KSSM tingkatan 2. Pastikan pelajar teruskan pembelajaran di subtopik 4.2 iaitu keunikan warisan kerajaan alam Melayu.